Soalan saya, apakah istimewanya doa iftitah sedangkan Al-Fatihah itu wajib dibaca, doa iftitah hanya sunat. Namun ia juga perlu dibaca. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Puan Rohaya atas soalan yang ditanyakan berkenaan dengan apa istimewanya doa iftitah, Ustaz. Masya Allah, saya sangat suka soalan ini kerana itulah tajuk kita untuk mengupas takbiratul ihram dengan doa iftitah, bukan sahaja dari segi fiqah tapi dari segi apa rahsia dan falsafahnya. Saya suka sangat dan kita akan telusuri satu persatu ni Puan Rohaya dan yang lain. Doa iftitah itu hukumnya sunat dan sunat itu sunat hay'ah. Sunat ada dua, satu sunat ab'ad. Ab'ad ini berasal dari perkataan ba'dun. Ba'dun ni sebahagian. Kuatnya sunat ab'ad ini seolah-olah ia sebahagian rukun. Sehingga kalau ditinggalkan sengaja ataupun tidak, sunat sujud sahwi. Contohnya kunut, duduk tahiyat awal, membaca tahiyat awal itu adalah ab'ad, kuatnya seperti rukun, sehingga kalau ditinggalkan sunat sujud sahwi. Ada satu lagi namanya hay'ah. Hay'ah itu untuk mencantikkan. Kalau Syekh Daud Al-Fatani dalam kitab beliau Muniyatul Musalli dan yang lain-lain menyebutkan ia seperti rambut. Hay'ah itu seperti rambut. Kalau rukun itu seperti nyawa. Kalau ab'ad itu seperti anggota badan. Orang yang putus badan, tangannya boleh tak hidup, boleh. Sebab rukun tadi nyawanya ada lagi. Tapi kalau dia tidak ada hay'ah, tak ada rambut, tak ada bulu, tak ada kuku, kita pun seram. Jadi kerana itu dia mencantikkan. Solat itu seperti manusia. Baik. Apa yang kita boleh pelajari daripada doa iftitah walaupun itu hanya sunat? Hadirin jangan tinggalkan. Kenapa? Al-Imam Al-Ghazali sebut yang Ustaz Azrin sebut tadi itu. 6 kita bawa untuk dapat khusyuk. Pertama sekali hudurul qalbi. Itu ketika qiyam sudah kita bawa sampai salam. Yang kedua tafahum, ini penting. Tafahum maksud faham apa yang kita baca. Sehingga bila kita sebut Allahu akbaru kabira, Allah yang maha besar sebesar-besarnya, sehebat-hebatnya. Terus kita fahami ya Allah memang benar. Macam kita sebutkan tadilah, kalaulah Allah tidak jadikan kita, maka Allah tidak jadikan alam ini, tidak mungkin kita hadir, tidak mungkin kita hidup. Allah lah yang mentadbir alam yang seluas ini yang kita sebutkan tadi sudah di permulaan. Walhamdulillahi katsira. Segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya. Memang kita kalau melihat orang itu suaranya sedap, lalu kita puji, zahirnya dia punya, tapi hakikatnya siapa yang bagi? Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa, siapa yang mendengar doa kita? Allah Subhanahu wa taala. Segala puji itu adalah miliknya Allah. Kita sikit-sikit sahaja sebab masa tidak mengizinkan. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Dan maha suci Allah. Bila kita faham maha suci Allah, Allah tidak seperti makhluk satu dari segi zahirnya. Yang kedua, Allah tidak seperti makhluk yang serba kekurangan, yang serba kehinaan, yang serba tak boleh buat apa-apa. Allah segala-galanya. Di situ sudah kita tetapkan niat tidak ada yang maha melainkan Allah Subhanahu wa taala. Hatta ketika kita solat ini, kalau Allah tak tunjukkan taufik, kita tak solat. Kalau Allah tak bagi ilmu, kita tak solat. Tuan-tuan, bila kita sebut Allahu akbar, Allah yang maha besar, dari mana kita tahu tu? Daripada bahasa Arab. Kita faham sebab kita belajar. Siapa yang memahamkan kita itu kalau tidak Allah? Begitu. Semuanya itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala bukratan wa asila, di awal pagi dan di akhir siang. Semua puji bagi Allah. Sehingga kita jangan meletakkan datang daripada kita. Sebab kita tidak ada apa-apa tadi kan. Hadis menyebut la haula an ma'siyatillah illa bi asmatillah wa la quwwata ala ta'atillah illa bi aunillah. Kita tak buat maksiat ni, Allah yang protect. Kita lakukan ketaatan itu kekuatan daripada Allah. Sehingga semuanya layak untuk Allah. Bila kita merasakan diri kita ini dhaif, hina, serba kekurangan, lalu kita baca wajjahtu wajhiya, aku menghadapkan wajahku kepada siapa? Maksudnya hati kita. Bila sebut wajjahtu wajhiya, ini baru doa iftitah ni, belum lagi Fatihah ni.
Tu kita nak cerita bahawa dalam solat itu, kalau kita fahami memang rasa sedap. Lainlah kalau kita tidak fahami. Jadi sangat bagus sekali perbahasan kita. Mudah-mudahan sempat. Bila kita pusatkan wajah tu wajhia, dah tak pilih lain lah. Tak ada masa kita nak ingat assignment, tak ingat kerja lain. Sebab memang pusatkanlah untuk Allah. Kepada siapa? Wajah tu wajhia lilladzi fataras samawati wal ard. Aku pusatkan, fokuskan diriku ini pada yang menciptakan langit-langit dan bumi. Langit-langit dan bumi itu besar mana hadirin. Lalu kita di situ kita tahu bahawa sekarang kita menghadap Allah dengan penuh rasa kesyukuran, penuh rasa keinsafan dan penuh rasa keagungan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Daripada doa iftitah itu sahaja, baru doa iftitah itu Ustaz sebentar tadi ada falsafah dan juga kefahaman yang penting ketika mana kita di awal-awal saja sudah mengajarkan kita untuk mendapatkan satu fokus yang tinggi di dalam solat, belum lagi masuk pada rukun-rukun yang lain, apatah lagi banyak perkara-perkara yang dapat menyentuh hati di dalam melaksanakan solat yang benar-benar sempurna.